Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan tajuk pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Muslim. Dan kita alhamdulillah telah sampai masih lagi dalam Kitabul Iman dan telah sampai pada kali terakhir kita berjumpa minggu yang lalu pada bab yang ke-39 berkenaan dengan Islam. Apabila elok Islam seseorang itu, maka dia akan memusnahkan atau menghapuskan apa yang sebelumnya daripada dosa-dosa. Dan kita terangkan bila dalam hadis Nabi SAW, bila ditanya kepada Nabi SAW berkenaan dengan apa orang yang buat apa amal sebelum daripada Islam, apakah jadi pada amalan dia, dan apa yang dia buat pada, adakah dia akan dihukum dengan amalan jahiliyah. Bila para sahabat kata anu akhidhu bima amilna fil jahiliyah, Nabi berkata, Nabi bersabda, amma man ahsana minkum fil Islam, adapun siapa yang buat keelokan, memperelokkan, memperbaikan di kadang kamu dalam amal dia dalam Islam, fala yu'akhadhu biha, maka tadi akan dihukum dia dengan apa amalan yang dibuat pada zaman jahiliyah. Wa man asaa, dan siapa yang apa buruk Islam dia, tak elok Islam dia, ukhidha bi amalihi fil jahiliyatul Islam, akan dihukum dia dengan amalan dia baik dalam jahiliyah atau Islam. Dan kita terangkan berdasar hadis ini sebenarnya bukan meaning, maksud dia bila orang tu non muslim masuk Islam, kemudian dia tak Islam bagus sangat, mana Islam tapi minum arak lagi, Islam tapi berjudi lagi, bukan itu maksud dia. Bahkan yang dimaksudkan dengan buruk Islam dia adalah dia nifaq atau kufur. Nifaq atau kufur, maksud dia Islam tadi bukan Islam yang betul, maka dia akan dihukum untuk dua-dua sekali. Tapi kan dia kata dia muslim tapi dia lemah, muslim duduk dalam masyarakat apa komuniti yang apa bukan Islam, lalu dia terpengaruh lagi, maka insya-Allah Taala akan berikan keampunan bagi dia. Itu dia beza, maksud dia bukannya dia nifaq. Ada orang yang zaman Rasulullah SAW dahulu dia masuk Islam tapi dia munafik, dalam hati dia kufur. So jadi amalan Islam dia tadi sebenarnya tak kira, bahkan rejected, tak menjadi apa-apa kesan dalam Islam. Bahkan dia dihukum dengan dua-dua sekali. Mana amalan dia sebelum Islam dan lepas Islam yang tak betul pun dia hukum juga. Mana dua-dua sekali akan dihukum. Bahkan dalam kita bincangkan hari itu, para ulama menggunakan hadis ini untuk menyatakan bahawa orang-orang kafir dipersoalkan berkenaan dengan furuk-furuk amalan, amalan cabang. Contoh macam amal perbuatan jahat mereka, Allah Ta'ala tak ada hanya ambil mereka kafir kemudian tinggal, tak. Dia kafir, dia berzina, dan zina dia kena hukuman juga. Bukan maksud dia kena dikira sebagai asas saja, tak. Apa cabang-cabang amal dia akan dihukum ikut kadar. Maka riba tetap akan dikenakan juga hukuman yang berdasar pada apa yang dia buat. Bukan yang kita maksud dia bila dia kufur terus satu jenis je amal, apa satu jenis hukuman je, tak. Dia berdasar juga kepada apa bentuk-bentuk amalan cabang yang dilakukan oleh orang berkenaan. Itu hadis yang kita ambil 94 Dan hadis 95 tu kita ambil dan kita habis lagi berkenaan dengan bagaimana Amr bin Al-As bila datang pada kematian, dia menangis panjang, kemudian dia mengalihkan muka dia ke dinding. Lalu anak dia berkata, wahai ayahanda, bukankah Rasulullah SAW telah beri berita gembira kepada engkau dengan perkara sekian. Anak dia sebutlah apa perkara-perkara yang apa dirasakan oleh anak dia sebagai benda yang akan menyelamatkan bapa dia. Tetapi bila bapa dia sebut macam tu, bapa dia pun cerita berkenaan dengan tajuk bahawa dia ini telah melalui 3 peringkat kehidupan. Pertama, berkenaan dengan dia ni adalah dahulunya pernah menjadi orang paling benci pada Rasulullah SAW. Paling benci pada Rasulullah SAW. Sampaikan kita dia pernah bercita-cita kalau boleh, dia kata tidak orang paling dibenci Rasulullah, dan kalau boleh yang bunuh Rasulullah adalah dia. Tapi dia kata kalau sekiranya dia mati ketika itu pasti dia masuk neraka. Kemudian bila Allah Taala berikan dia Islam, hidayahkan hati dia untuk Islam, dia mula nak bai'ah Rasulullah SAW. Lalu ketika itu dia telah minta Rasulullah SAW ulurkan tangan untuk dia berbai'ah. Bila Rasulullah ulurkan tangan, dia minta syarat. Mana aku bai'ah tapi dengan syarat. Nabi kata apa syarat? Dia kata diampunkan untukku dosa-dosaku. Lalu Nabi kata, engkau tak tahu ke wahai Amr bahawa
Islam itu memusnahkan, menghapuskan apa-apa sebelumnya. Itu dari dosa-dosa. Hijrah menghapuskan apa sebelumnya berdosa, dan juga haji menghapuskan apa yang sebelumnya daripada dosa. Semua sekali akan dihapuskan. Bahkan dalam hadis ni dikatakan dosa kecil atau besar. Kecil atau besar. Mana tak kira mana-mana. Jadi untuk kita tinggal di nombor 3 je. Islam dah. Kan? Nak kata hijrah tak ada dah. Kecuali kita beramal dan sebagainya. Tapi dari segi masalah konsep ni, yang ada sekali adalah haji mabrur. Tapi kalau hijrah tu mungkinlah tinggal tukar perangai tu adalah. Dan sekarang ada buat tukar kan. Benda artis berhijrah. Macam-macam lah, macam-macam. Zaman kita sekarang ni banyak benda pelik-pelik. Tak tahu nak kata putih tak putih, hitam tak hitam. Kadang-kadang lepas dia hijrah tadi, patutnya pergi belajar lah. Bukan duduk atas pentas dan apa kadang-kadang fitnah lah. Mengayau separuh tu, mengayau 3-4 pagi sampai kita tengok pagi baru balik, kena berceramah dan sebagainya. How can? Kan you want to nak dekat diri pada Tuhan sambil buat maksiat pada keingkaran pada Tuhan. Tak boleh. Islam mana orang tu nak bertaubat betul-betul. Tinggalkan, buat kerja, belajar. Bukannya tinggal buat macam tu. Kalau rasa duit tak ada, duit yang diam. Yang mengayau buat apa? Mengarut je. Baik. Jadi dia kata, kita sambung ni Jadi dia kata lepas Nabi sebut benda tu, dia kata okey, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Sambungan dan tidak adalah bila Nabi dah terangkan berkenaan dengan tajuk apakah benda-benda yang menghapuskan dosa-dosa, mana Islam, hijrah dan juga haji, Nabi sebut kerana dia mempersoalkan berkenaan dengan kalau boleh dia nak bai'ah dengan syarat dosa diampunkan. Tapi Nabi terangkan, kau tak tahu ke? Nabi terangkan dengan 3 amal tadi. Yang kita kata bahawa 3 amal tadi memusnahkan apa sahaja yang daripada kesilapan atau kesalahan seorang itu. Okey. Dan dia kata lepas tu, wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Tidak adalah dia kata seseorang manusia tu lebih aku suka cintai lepas daripada di masa Islam tu, tidak ada orang yang lebih dicintai di sisi dia berbanding Rasulullah SAW. Wala ajalla fi ainayya minhu. Dan tidak ada yang lebih agung, lebih hebat di dua mataku berbanding baginda SAW. Tak ada lah. Maksudnya di sisi dia ketika itu Rasulullah lah paling hebat, paling mulia, paling besar, paling disayangi. Macam ni lah. Saya tak pernah lalui proses ni. Siapa pernah lalui proses sayang artis? Kan artis nyanyi kan, gaduh, sanggup putus saudara. Janganlah kutuk artis yang disebut tu. Contoh katakan sayang artis tu kan, tak nak makan dia kalau mak dia marah-marah kata artis tak senonoh kan. Mau cakap macam tu, dia marah mak dia. Ada jadi kesnya tu kan. Jadi zaman sekarang apa lagi idola? Ada. Tak ada, banyak sangat dah kan. Kan YouTube-nya kan, internetnya dia tak dan. Kita nampak zaman dahulu kadang-kadang ada kan poster tampal dalam bilik kan, benda macam tu. Saya tak lalui proses tu. Pasal kita kecil tu dekat tamu raya tu dia ada hobi lain. Hobi laga ayam. Jadi dia tak ada lalui proses ni. Dia orang kata kadang-kadang orang pergi wayang ke, sepanjang hidup tak pergi wayang. Sebab tu kan duduk lepak belakang rumah macam peluk ayam. Anak Pak Imam pergi laga ayam, mengarut tu. Budak-budak kat tamu raya lah ada berapa orang, 3-4 orang kawan-kawan kita orang tu, dia buat kerja macam tu. Dia tak ada hobi-hobi. Artis tak minat. Tak ada macam artis sekian bila tak ada. Beli album lagi tak ada, tak pernah semua hidup. Menunjukkan apa tak ada minat ke arah itu. Tapi anyway, kita kata dalam kisah tadi bahawa Abdullah bin Amr bin As bukan anak dia. Amr bin As dia kata tak ada orang lebih besar di mataku banding dengan baginda sallam. Wa ma kuntu utiku an amla'a ainaya minhu ijlalan lahu. Dan tidaklah aku mampu untuk mengisi memenuhkan dua mataku terhadap baginda dengan sebab apa? Rasa agung, penganggungan terhadap baginda, rasa terlampau segan dengan Nabi SAW sampai nak pandang muka Nabi SAW dia tak sanggup, tak terlarat. Kadang-kadang kita orang tu macam tak nak pandang lah muka macam tu lah, dia tak isi, mata dia tak isi wajah Rasulullah SAW. Sampai dia kata apa? Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu. Kalau aku diminta untuk menyifatkan sifat baginda, aku takkan mampu. Kenapa? Li'anni lam akun amla'u ainayya minhu, kerana aku tak pernah mengisi dua mataku terhadap baginda. Maksudnya kalau jumpa Nabi, bila cakap kan dia akan tunduk. Dia akan tunduk, takut nak tenung Nabi punya wajah.
segan ya, tenung, rasa rasa hebatnya Nabi SAW. Sahabat lain ada yang pandang Nabi direct dan sebagainya, tapi dia perasaan dia macam tu ketika tu. Kata dia kata walau mittu ala tilkal hal, kalau aku mati dalam keadaan berkenaan, la rajautu an akuna min ahli jannah, pasti aku inginkan, harapkan supaya aku menjadi daripada kalangan ahli syurga. Memang aku harap sangatlah, pasal ketika tu cinta pada Rasulullah, sayang pada Rasulullah SAW memenuhi jiwaku. So memang pasti aku rasa kalau boleh, aku harap sangat aku masuk syurga dengan sebab benda berkenaan. Dan dalam tajuk tadi yang disebut berkenaan dengan dia kita tinggalkan sikit tu, dia kata dalam tajuk ni, dia kata kerana lafaz yang dia minta pada Rasulullah SAW berkenaan minta supaya diampunkan dosa tadi, dia kata telah sabit dalam hak itu kita baca dah, okey. Dia kata summa wulina syai'an, kemudian kami, dia kata kami telah diberikan walina syai'an, kami telah menguasai asya'a, beberapa perkara, ma adri ma hali fiha, aku tak tahulah apa keadaanku dalam benda berkenaan. Mana contohnya lepas Rasulullah wafat, para sahabat mula dapat penguasaan. Zaman Umar lebih lagi, ketika Islam mula meluas, Rom, Parsi, kemudian Mesir dan sebagainya menjadi jajahan Islam. Ini dan Amr bin As telah dijadikan oleh Umar sebagai gubernur yang menjaga Mesir. So, jadi dia ketika menjaga urusan berkenaan, sedangkan Nabi janji untuk dia macam-macam benda, tapi dia bimbang dan takut. Lalu dia kata ma adri ma hali fiha, aku tak tahu apa keadaan aku dalamnya, adakah baik atau tak baik. Dia bimbang. Kita tu sebab kenapa kita kata para sahabat Nabi SAW ni adalah orang yang paling bersih dari segi amal. Dia takut sangat. Dia bukannya kita kata macam kita ni, kalau dapat tu kita rasa macam takkanlah kan, jaminan dah ada kan warranty. Dia ada warranty pun daripada Nabi SAW, dia masih lagi bimbang. Kerana pasal apa? Pasal hak mutlak syurga neraka adalah milik Allah. Dia faham. Kita tak faham. Tu jadi kes kadang ambil bai'ah dengan orang kan, salam tangan saya, nanti kita jumpa di syurga dan sebagainya, kita terus ikut orang tu. Kita tak tahu bahawa sebenarnya hak mutlak adalah milik Allah Ta'ala. Kerana kita berusaha dengan macam-macam amal kita, tapi di akhirnya hak mutlak untuk perkara tersebut adalah milik Allah Ta'ala, bukannya hak milik siapa. Mana kita buatlah macam ni pun, macam itu sebab kenapa hatta orang hafal Quran sekalipun masih lagi boleh dikenakan hukuman. Dalam hadis Nabi SAW, orang yang baca Quran supaya orang kata dia ni qari, orang yang belajar agama, mengajar agama supaya orang kata dia alim, orang yang mati syahid supaya orang kata dia berani, orang yang banyak bersedekah supaya orang kata dia pemurah. Orang-orang tadi masuk neraka mula-mula. Bahkan Nabi kata dalam hadis yang disebut dalam Muslim dan juga Tirmidzi dan lain, dia kata dinyalakan mula-mula api neraka untuk mereka. Mana orang tu orang yang beramal-amal baik, tapi kerana niat yang salah menyebabkan apa? Dia masuk neraka Allah. Takut. Bagaimana para sahabat dengar benda tu, diorang bimbang lagi. Kita dengar tapi kan banyak sangat jaminan kan. Tu mas assurance kan. Assurance tu banyak sangat. Orang ni kata tak apa. Betul, kita kena dalam hati kita jangan terlampau jatuh sampai tak ada harapan dah. Tapi jangan terlampau optimis. Maksud dia sampai takkan kena kot. Jangan sangat. Kita itu para sahabat macam kisah Amr bin As ni, dia nak mati dia menangis. Dia bimbang, dia kata aku 3 peringkat, dia kata 1, 2, 3. Yang ini kalau mati aku kafir, dan mati kafir aku masuk neraka, pasti masuk neraka, dia kata. Yang ini aku muslim, aku iman, kalau mati aku harap aku masuk syurga. Lepas tu yang lain sekali kata, diberikan kami ni penguasaan, kami menguasai banyak perkara, lalu aku tak tahu apa keadaanku dalamnya. Dia bimbang, mungkin ada tersilap, mungkin ada salah, mungkin ada hak orang dilanggar, mungkin ada hak orang diterambil, mungkin ada orang salah dibetulkan, ada orang yang betul disalahkan. Maybe dia bimbang perkara tadi. Pasal ketika waktu berkenaan Islam mula dapat kemenangan dan sebagainya, harta cukup banyak ketika tu. Mana Islam ni, pasal para sahabat memang cukup bimbang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sendiri pun dia kata memang berjaga-jaga berkenaan dengan masalah harta kerajaan, harta Baitul Mal dan sebagainya. Cukup dia takut. Sampai kan kita dengar kisah banyak tentang Umar, dia suka jalan tengah bandar, tengok keadaan rakyat dia. Kadang-kadang ada jumpa orang tu tak ada makanan, dia pergi cek masak makanan dan sebagainya. Tu Umar. Sebab Umar sebenarnya dia kata Abu Bakar diletihkan dia. Pasal Abu Bakar radhiyallahu anhu lepas dia menjadi khalifah pun ada kisah yang sama. Dia lepas solat subuh, dia akan pergi keluar daripada bandar, dia pergi masuk satu rumah. Umar
Pelik kenapa dia buat benda berkenaan. Nak kata bini dia bukan bini dia, rumah tersebut bukan bini nombor 3 ke 4, tapi dia pergi rumah berkenaan, kemudian dia keluar. Mana lain sekali rumah ikut Umar Batu punya apa? Dia pergi rumah berkenaan, ada seorang perempuan buta, tak ada siapa jaga. So Abu Bakar Siddiq lalu pergi rumah tu, masakkan makanan, buatkan siap sekali, lepas tu keluar. Kemudian besok datang lagi. Dia buat macam tu tiap-tiap hari. Sampai kan Umar bila tengok berkenaan, dia kata apa? Umar kata, engkau telah letihkan khalifah-khalifah selepas engkau, wahai Abu Bakar. Siapa jadi khalifah lepas engkau, dia akan letih. Pasal kau buat macam ni, siapa mampu? Siapa mampu? Mana orang macam tu sekali kita kata, kita katakan macam tu cara dia. Umar kata engkau letihkan orang selepas engkau. Mana kalau the first one dia buat macam tu, the second must be better. Dia akan ada macam-macam benda kena buat lagi. Macam tu sekali. Jadi Abu Bakar dalam tempoh dia memegang jawatan 2 tahun, mana benda tu di antara benda yang Umar perhatikan dia buat. Dahsyat tak dahsyat? Kita ni melantakkan kan, bukan saudara kita, bukan anak kita kan. Jadi itu cara yang salah dalam pemikiran. Kerana dalam Islam ni, setiap pemimpin tadi dia rakyat dia tadi bukan secara kumpulan. Each one sebenarnya dipersoalkan berkenaan setiap seorang. Macam Omar ketika mana dia masak untuk orang yang dikatakan ada tengah beranak, dipanggil bini dia jaga orang ni anak, jadi dia masak kan. Ada sahabat Nabi, ada sahabat yang lain datang tolong nak angkatkan benda tu. Omar kata, engkau nak tolong angkatkan aku punya dosa kat akhirat nanti ke? Dia kata, bila dia pikul benda berkenaan makanan tu nak pergi masak, orang tu nak tolong pikul, dia kata jangan. Ya, aku pikul, dia kata. Engkau bukan tanggung dosa aku. Dia kata demi Allah, kalau saya dengan seekor lembu dekat jalan kat Iraq tu, tergelecok kaki, patah kaki, Allah tak akan tanya, wahai Umar, kenapa kau tak siapkan jalan untuk dia? Ini para sahabat. Bezanya dengan kita zaman kita sekarang ni. Dan mereka ni tahu amat bertanggungjawab. Jadi secara asalnya, pasal tu masa kisah Amr bin Al-As, dia pegang jawatan tadi tu, dia berlaku adil sekalipun, tapi dia rasa lagi bimbang, takut sangat. Dengan sebab itu dia tidak, orang kata apa, terlampau optimis, ya. Jadi dia kata apa? Dia kata faida ana mitu, dan bila aku mati nanti, dia kata dengan anak dia, fala tashabni naihatun wala nar, dan bila aku mati nanti, janganlah engkau temani aku, iringi aku dengan apa? Dengan tangisan, dengan tangisan, dan juga jangan dengan api. Dia mewasiatkan benda berkenaan agar dijauhi dua perkara tersebut kerana dia ada amalan jahiliah. Kerana Nabi SAW melarang dia perkara tersebut, supaya jangan sampai nanti orang duk sayang dia buat benda yang Nabi tak suruh, bahkan melanggar arahan Nabi SAW. Macam kita kata lah berkenaan dengan tajuk zaman kita sekarang ni, orang duk sebut tak apa penghormatan kepada wali-wali tadi, kita pegang batu nisan wali tadi. Sayang mak bapak kita, pegang batu nisan, mak cium batu nisan tadi. Tak boleh. Zaman kita sekarang banyak orang salah faham. Ucap salam pada mayat tadi, ucap salam pada dia. Sebut nama, panggil lah mak, dan tak ada kisah, tak ada salah. Mak, apa khabar, saya datang, tak ada masalah. Tapi bila kata, mak tolong saya lulus PSA ni, tak lulus pun salah. Tak boleh. Mana maksud dia, bagi salam pada dia, doa keampunan untuk dia dan ke atas diri kita sendiri. Itu yang penting. Bukannya pergi kubur tadi buat guling-guling, nangis, teriak-teriak macam apa, ibu mertuaku kan. Bukan macam tu cara dia. Mana maksud dia, dia dalam Islam kita kata ada adab. Kalau adab buang air diajak, adab ziarah kubur pun dah diajak. So jadi amal dengan adab tadi. Pasal itu adab yang Nabi ajarkan. Bukannya kita reka-reka, bukan kita ada-adakan. Bahkan supaya menjaga akidah kita, dilarang benda berkenaan. Bahkan sebab kenapa Imam An-Nawawi rahimahullah yang kita Majmu' Syarh Muhazzab disebut berkenaan dengan tajuk memegang kubur-kubur nisan-nisan ataupun makam-makam kubur wali-wali ni atau orang-orang soleh ni, dia kata dia amalan Nasrani, bukan amalan umat Islam. Orang Nasrani dahulu buat benda ni, pergi tawaf sekian, pergi sentuh kubur. Datang kita pergi buat juga kan, pergi makam Habib Nuh lah, makam ini, makam itu dan sebagainya. Kita kena elakkan benda ni, jaga-jaga. Kerana zaman kita sekarang ni, bila fitnah makin besar, makin banyak orang buat, kemudian orang cerita kita mujarab. Di masyarakat kita ni ada masalah mujarab. Tahu mujarab? Jadi, buat jadi, maka dia pun buat. Orang kedua pun buat jadi. Setelah sekali dia rosak dengan amalan jadi. Apa hujah dia? Jadi. Bukan, kalau Allah jadi. Jadi. Okey? Dan dia kata apa? Fa idza dafantumuni, bila kamu tanam aku nanti, fashunnu alayya turabu shanna. Dia kata, dan bila kamu tanam aku, maka tuanglah tanah ke atasku ni shanna. Mana cara ni mengajar berkenaan dengan cara kita tuang tanah ke atas kubur tu. Bukan kita ambil, kita boom terus sekaligus.
Bukan tolak sikit-sikit, bahkan tak ada apa, ditahan dahulu. Jangan jadi tanah tadi macam boom gitu. Bukan jadikan dia turun sikit. Mana letak sikit-sikit, okey. Bukannya dengan cara yang apa yang ni. Ya, ini adalah sunnah dalam apa, dalam menurunkan ataupun meletakkan tanah kepada mayat dalam kubur bahkan apa benda-benda ni di antara cara yang ditentukan dalam Islam. Dia ada beza tau. Kita tahu kan lahat dengan parit, cara tanah mayat, tahu kan macam mana? Di sini, okay, ni lubang, bayang lubang kalau katakan ni kiblat, katakanlah lahat dia satu macam space tepi tu, mayat tu akan duduk dalam tu, kemudian tanah akan turun macam tu, kayu akan diletak macam tu, kayu lahat tu akan duduk macam tu, so mayat tu akan duduk dalam tu macam tu. Kalau parit, dia biasanya lubang kubur itu, lepas tu dia akan buat macam tu, tengah-tengah, in the middle, okey, kemudian dia letak kayu kat atas. Yang terbaik adalah lahat, tapi lah kalau nak kena impak dengan tanah, tak kira dia buat macam mana pun. Tapi situ dia macam tu, yang dia buat parit tu, dia tu biasa tengok. Tapi tengok keadaan tanah lah, tanah mana yang elok dan sebagainya. Ada kawasan tertentu elok buat parit, ada sebuah tempat kadang-kadang turun dengan keranda sekali, pasal mungkin tanah tu berair dan sebagainya, dia turun terus dengan keranda tersebut. Tapi mayat tadi kedudukan dia dalam kepala dia macam tu, ni kiblat, kepala, kaki miring ke arah kiblat, cara dia ada tanah. Tapi cara turun tanah tadi jangan empaskan, maka turun sikit, sikit, jangan terus empaskan apa tanah tadi. Walaupun pasal dia penghormatan pada orang yang mati, bahkan inilah sunnah yang mana para ulama nyatakan inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Bukannya kita apa, daripada mati itu kita kena hormati juga. Bahkan itu sebab Nabi tak benarkan untuk orang yang masuk kawasan kubur masuk dengan pakai kasut. Yelah, tapi kat Malaysia ni masalah pula, kena pijak duri pula nanti kan. Jadi kita kata kalau boleh tak payah masuk, jangan masuk lah. Kalau nak masuk, kena elakkan apa, pijak-pijak kawasan kubur tadi dengan kasut. Nabi suruh tanggalkan. Jangan duduk atas kubur ni. Kadang-kadang ada orang tu dia nak pergi tahlil atas kubur, dia tahlil tak ada talqin memang benda tu khilaf mazhabi. Tapi kalau talqin tahlil tak ada, tahlil tidak ada. Tapi kadang-kadang nak tahlil juga duduk atas kubur orang. Itu masalah. Bahkan Nabi SAW nyatakan kata bakar baju, lebih baik terbakar baju dengan api lebih baik daripada seorang tu duduk di atas apa kubur seorang lain. Ni tak boleh dari Islam tak dibenarkan. Ni adab dia, adab ziarah kubur. Bukan main pijak esok hati kan. Kalau nak berkotor kita duduk atas batu nisan orang. Jangan, tak boleh haram. Baik. Dia kata apa? Summa aqimu haula qabri qadramatun harul jazuru wa yuksamu lahmuha. Okey, kemudian berdirilah melepas kamu tanam aku tu, aqimu haula qabri, berdirilah kamu di sekeliling kuburku, sekadar mana disembelih seekor unta dan diagihkan daging dia. Masa macam tu, mungkin dalam 15 minit, mungkin setengah jam. Mana lepas tanam tu jangan balik terus, tunggulah kejap, hatta astanisu bikum, sehingga aku dapat bertemankan dengan kamu semua. Dia kata pasal kita dah ikut dalam hadis Nabi SAW. Ialah kan kita sering tengok lepas 7 langkah malaikat datang kan. Tak 7 langkah malaikat datang. Pasal Nabi SAW dalam hadis yang sahih, datang Nabi SAW kata dengan para sahabat, Nabi kata apa? Salu li sahibukum hadha tasbih. Mintalah untuk sahabat kamu yang dalam kubur ni sekarang ni pengukuhan depan-depan. Fa innahu, kana dia sekarang ni minta untuk dia pengukuhan, penetapan pendirian. Dia sedang ditanya sekarang. Nabi sebut tu Nabi masa di kubur sahabat berkenaan. Maksudnya bukan malaikat tunggu tak hilang lagi. Kan macam mana nak datang tanya soalan ni? Kita kata, baik, kata kita tanya lagi. Tak ada orang kat kubur lagi. ada dia tak ada yang tu okey. Dan perkataan jazur tu adalah unta unta. Okey. Jazur ni adalah unta dan dia kata tadi mana dirilah sekadar mana dibahagi-bahagikan daging unta. Kemudian hatta asaq ni subikum, supaya aku dapat bertemankan dengan kamu semua. Wa anzuru, dan aku perhatikan, aku lihat madza uraji'u bihi rusul rabbi, apakah yang aku akan jawab, aku akan balas kepada utusan-utusan Tuhanku. Ini kata-kata Amr bin As. Tapi yang kita istisyhad dekat sini, hadis ni panjang. Ini cara Imam Muslim dia bila datangkan hadis ni, kisah dia bahagian mana? Hadis ni kita nak tengok bahagian mana sebenarnya? Penghapusan dosa tu, haji, Islam, hijrah, Islam dan Islam, hijrah dan juga haji, penghapusan bagi dosa apa sebelumnya. Tapi dalam kisah ni kita dapat pengajaran lain, iaitu berkenaan dengan sifat para sahabat, sifat
dan juga pemikiran para sahabat berkenaan diri masing-masing. Apa diorang bayangkan, walaupun dia Nabi janji macam-macam, dan mereka masih lagi apa, kebimbangan itu ada. Bukan tak percaya dengan janji Nabi, bimbang itu masih lagi berkawal. Sebab dia tahu bahawa hak mutlak sebenar adalah milik Allah, bukannya milik sesiapa. Kata Nabi pun tak kawal pintu syurga. Yang kawal sebenarnya hanyalah Allah Ta'ala. Kalau tak nak masukkan, tak akan masukkan. Kalau tak benarkan masuk, takkan benarkan masuk. Itu hak Allah Ta'ala yang mutlak. Jelas? Baik. Dalam hadis yang ke-96 An Ibn Abbasin, David bin Abbas, An Ibn Abbas radhiyallahu anhu, anna unasan min ahli syirki, bahawa beberapa orang manusia di kalangan ahli syirik, ahli musyrik, qatalu fa aktsaru, mereka membunuh dan banyak sangat bunuh banyak sangat dah. Wazanau fa aktsaru, dan mereka berzina dan juga banyak berzina. Kemudian thumma atau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka datang jumpa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, innal ladzi taqulu wa tad'u la hasanun, sungguhnya engkau hai Muhammad, apa engkau cakap dan apa engkau seru ni baik, bagus. Mana engkau cakap ni ialah sebut berkenaan dengan baik akhlak, berkenaan dengan akan ajaran Islam, apa yang tak eloknya? Semua sekali elok. Yang masalah adab kekeluargaan ke, kemasyarakatan ke, jual beli ke, kita diajar untuk menipu. Hatta dengan non-Muslim pun kita diajar dalam pemusuhan kan. Kita diajarkan beradab dalam apa? Permusuhan. Beradab dalam peperangan. Seriously, kita marah orang pun ada cara dia. Mana Islam tak ada orang tu marah kerana nafsu, kerana sekian. Bahkan kerana Allah Ta'ala saja akan valid. Other than that, stop. Tak boleh. Mula start kita menyampah dia kerana nafsu kita, haram. Mana maksud dia adab peperangan, adab kekeluargaan, semua sekali diajarkan. Jadi bila orang yang tengok Islam ni dari segi apa kesopanan dia ataupun apa matlamat akhir dia, tak mengayakan siapa, tak dikayakan. Hatta Nabi sendiri tak kaya. Mungkin bila apa jadi ketua kepada Islam ni, maka dia akan kaya. Tak ada. Kan? Contoh macam Umar bin Khattab anhu, para sahabat selepas itu, Abu Bakar, Osman memang kaya lah, Ali dan sebagainya, tidak menjadi kaya dengan sebab apa? Memegang tampuk pemerintahan al-Islam. Maksudnya kalau kita perhatikan macam tu, Islam ni adalah agama yang terbaik. Tak mengajarkan umat dia supaya mengejar dunia dan sebagainya, ajar memaafkan, ajar supaya bertolak ansur. Okey, jadi lelaki ni, kumpulan manusia daripada musyrik ni, dia jumpa Nabi dan orang buat jahat banyak sangat, membunuh banyak, berzina banyak. Lalu dia kata, semuanya benda yang kau sebut ni la hasanun, adalah bagus, benar-benar bagus. Walau tukhbiruna anna lima amilna kafara, kalaulah boleh, dia kata, kau beritahu pada kami ni bahawa apa yang kami telah buat dahulu ada penghapusan baginya. Kalau kau sebut macam ni kan, bagus dah, tapi kan kami buat banyak sangat dah, terlalu banyak sangat benda jahat kami buat. So ada tak jawapan apa-apa untuk benda macam ni? Actually kita memanglah orang yang kadang yang dah bergelumang dengan dosa ni, dia rasa tak ada harapan dah. Tak ada harapan lagi untuk dia dapat sebarang apa belas kasihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah fahaman yang salah. Jadi lalu bila mereka bercakap macam tu, maka turunlah ayat Quran. Dan kita baca dia kata kalau kau beritahu kepada kami apa yang kami buat ni ada kafarah. Dianggarkan di sini bahawa law antakuna law tu bagi macam pengertian apa mustahil jadilah. Kalaulah kalau benda kau cakap ni bagus, tapi kalaulah baik, dia kata bukankah lagi baik kalau anda kata kau sebut untuk kami buat kerja-kerja macam ini, ada penghapusan baginya. Maksud dia kalau kami masuk Islam dan sebagainya, maka kami dapatlah benda baik yang kau cerita. Tapi kan ada tak benda berkenaan dengan tajuk hapuskan dosa ni? Mana alangkah baik kalau dia ada penghapusan dosa. Jadi Allah Ta'ala pun turunkan ayat Quran, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama. Dan orang-orang yang antara syurga ni, antara janji Allah Ta'ala berikan adalah untuk orang-orang yang tidak menyeru bersama-sama Allah sebarang Tuhan yang lain, tak syirik Allah Ta'ala. Dan wala yaqtuluna nafsan allati harramallahu illa bil haqq, tidak membunuh nyawa yang Allah Ta'ala haramkan kecuali dengan hak. Mana dengan hak, contoh macam bunuh dengan bunuh balik, atau apa orang yang telah berkahwin berzina, atau orang yang murtad. Itu saja yang dalam Islam ada hukuman bunuh. Yang lain itu tidak ada. Yang ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mana dengan hak tadi, maka tuntutan darah tadi berlaku. Lain itu tak ada. Wala yaznun, mereka tak berzina.
tak berzina. Mana ini jawapan Nabi disuruh oleh, mana Allah Taala berikan jawapan ini kepada mereka. Wa may yaf'al dzalika, dan barang siapa buat benda berkenaan, yalqa asama, dia akan jatuh berdosa. Surah Furqan ayat 68. Jadi yang disebut apa, wa may yaf'al dzalika yalqa asama yudha'af lahu azab, kalau sambungan dia digandakan untuk dia azab yaumul qiyamati, pada hari kiamat nanti. Ayat ni mempunyai isyarat yang satu. Dia kata apa? Maksud dia nas ini memberitahu berkenaan dengan apa yang dibuat oleh orang tersebut. Okey, bahawa seolah-olah macam tidak ada penghapusan lain dah. Habis dah. Mana maksud dia tak boleh ulang balik lah. Bahkan kita kata memang kita dalam Islam memang kadang-kadang berlaku 2-3 kali, mana soalan itu kali pertama Allah Ta'ala berikan jawapan sekian, lepas tu Allah Ta'ala ringankan hukum dia. Ini macam ni kisah dia. Asalnya orang tadi tak ada tak penghapusan, maka jawapan dia datang Quran, tak menyekutukan Allah Ta'ala, tak membunuh, tak berzina. Barang siapa buat benda berkenaan, dia akan terjatuh dalam keadaan dosa dan diganda untuk dia azab. Okey. Jadi bila disebut macam tu, itu yang asal. Lalu lepas tu, okey, dia kata barang siapa yang buat perkara berkenaan, mana ayat ni hujah pada bahawa orang kafir ni ayat ni hujah bagi siapa-siapa yang kafir ni dipersoalkan berkenaan dengan zina dia, pembunuhan dia, penipuan dia, dia khianat ke dan sebagainya, dia curi harta orang ke, semua akan ditanya balik. Bukannya macam saya tadi, bukan hanya setakat syirik. Apa syirik? Tak payah tanya benda lain dah, tak. Dia akan ditanya juga dengan soalan-soalan benda kecil-kecil. Dosa dia pada orang perseorangan, dosa dia kepada orang-orang tertentu dan sebagainya, akan dikira juga. Dia bukannya jadi macam kita bayangkan bahawa bila syirik kafir tu automatik tak ada soal lain, tak akan disoal. Disoal pada mereka ni berkenaan tajuk tadi, berkenaan dengan perkara-perkara cabang ataupun furuk dalam syariah. Inilah yang sahih dalam mazhab Malik, dan juga di atas apa yang kita sebut dalam asal usul. Memang kita kata pasal Allah Ta'ala sebut tajuk ni, sedangkan ketika itu sedang dituju kepada orang yang bukan Islam lagi. Dia tak Islam lagi. Mana maksud dia, orang-orang tu yang tidak menyekutukan Allah Ta'ala dan sebagainya, itu yang selamat. Tapi siapa yang buat berkenaan, dia takkan selamat maksud dia. Dia kena juga, tetap kena. Apa syirik Allah Ta'ala akan disoal, zina dia akan disoal, bunuh orang dia pun akan disoal. Dia bukan disoal hanya setakat bila syirik terus masuk neraka, yang lain tak ditanya dah. Tak. Dia akan ditanya berkenaan cabang-cabang tadi. Dia tetap akan ditanya berkenaan perincian apa yang dilanggar oleh dia. Dan dia kata apa? Lepas daripada tu, mana bila dengar ayat berkenaan, banyaklah orang akan berkata, tak selamatlah kita. Tapi Allah Ta'ala pun turunkan ayat berikutnya dan surah Az-Zumar ayat 53, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampau ke atas diri mereka, mana mereka buat pelampauan itu dengan dosa, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu apa, rasa putus asa daripada rahmat Allah. Ini kena letakkan mana kepada siapa sekalipun, mungkin anak kita ke, saudara kita ke, jiran kita ke, siapa sekalipun anak-anak kita buat kesalahan dan sebagainya, dosa kepada Allah Ta'ala, ajar dia supaya bertaubat. Jangan halau dia, jangan jauhkan dia. Masyarakat kita ni pelik sikit, orang Melayu kita ni kadang-kadang benda tu, dosa tu dengan Allah Ta'ala. Yang marah beria dia, Allah Ta'ala boleh ampunkan, manusia tak nak ampunkan. Macam saya sebut, saya kata, kan saya tanya soalan, saya kata apa? Kalau ayah Pin nak bertaubat, boleh tak? Banyak benda disesatkan dan sebagainya, orang macam-macam benda dia buat. Ataupun macam ni lah, bukan dia, Hasan anak Harimau, yang dulu yang kisah yang tarikat pelik tu, yang dia padam lampu, apa tu, lelaki dengan perempuan dalam tempat tu, bini orang, bini aku, bini orang. Memang teruk, memang tak senonoh. Lepas tu kalau dia nak bertaubat soalan, ada tak taubat lagi untuk dia? Jawapannya ada lagi. Tapi dalam masyarakat kita tak ada macam tu. Kadang orang keluar penjara macam, ini banduan. Faham tak? Dia jadi sebenarnya Islam, apa dia alami oleh orang berkenaan, hukuman dia dilaksanakan kat atas dia, tidak dipersoalkan lagi. Kalau dia kena potong tangan kerana mencuri, dan stop situ je. Mana hukuman telah berjalan. Hatta dalam Islam, contoh macam kalau anda kata orang tu dah kena sebat, atau telah mula anah berlaku di antara seorang wanita dengan lelaki, siapa-siapa bercakap lagi lepas tu akan disebat. Whoever saying anything after that akan disebat. Pasal maruah orang berkenaan besar. So, jadi siapa bercakap lagi lepas tu akan disebat. Pasal untuk menjaga maruah orang tersebut. So, dalam Islam kita tak ada lepas orang tu macam dia ni bekas sekian, tak ada. Dia tak ada benda berkenaan. Dia keluar, dia manusia biasa. Mana dia salah, kita salah. Cuma kebetulan salah dia kena tangkap, salah kita kena tangkap. Mana kita kadang mungkin dosa kita lagi besar. Pasal contoh macam kita, orang tu bunuh orang, tapi kita apa? Sombong. Ataupun kita apa? Melaga-laga, mengadu domba orang.
pun namimah, berjalan dengan namimah di atas muka bumi ini pun salah, dosa besar juga. Pasal Nabi kata la yadkhul jannah namam, takkan masuk syurga orang yang namam, kerja laga-lagakan orang ni. Dia kadang-kadang zaman dahulu benda ni berlaku kat kampung. Yang kampung dan sebagainya, tapi zaman kita sekarang ni internet. Kan? Separuh tu melalui apa? Ni datang kelas, jumpa ustaz ni, dia bantai ustaz tu. Dia bantai ustaz ni, dia bantai ustaz tu. Dia pindah kata-kata. Dia keluar. Ustaz, dia kata ada orang kata macam ni. Oh, salah, haram. Tu budak dia pergi jumpa dia. Ustaz tadi kata haram. Dia ini namam dia panggil. Zaman kita sekarang ni, ini bentuk dia. Kita belajar apa yang kita yakini, kita faham, ikut. Bukannya kerja kita apa, lagakan ustaz tu. Lagakan ustaz ni dengan ustaz A, ustaz B dan sebagainya. Ini salah. Zaman dahulu benda ni tak berlaku. Zaman sekarang banyak jadi. Belajar kadang-kadang tak kenal kita belajar apa dengan ustaz tu. Kita belajar apa? Belajar lah. Belajar apa? Tak tahu belajar apa. Macam kita sekarang kalau kita belajar apa? Saya Muslim. Kita tahu kita belajar apa. Ada orang tak tahu belajar apa dengan ustaz tu. Tapi kerja dia ambil kata-kata orang tu, dia bantai kat orang ni, dia bantai kat orang ni. So benda macam tu namam dipanggil. Namam yang kita apa, namimah. Dia berjalan dengan namimah, berjalan dengan mengadu domba. Islam di antara benda-benda yang menjanjikan azab dalam kubur, dan juga Nabi kata takkan masuk syurga. Tapi mungkin yang pembunuh tu sekali bunuh je. Mungkin dia membunuh masuk penjara sekali tu je. Ataupun orang tu berzina sekali tu je. Tapi kita tiap-tiap hari kita buat. Mungkin di sisi Allah Ta'ala kita lagi teruk. Tapi dia telah menjalani hukuman tadi, keluar daripada penjara, kita tak pandang dia. Ini bekas panduan. Kita tak ada bekas panduan. Faham tak? Masyarakat kita dia agak payah sikit nak terima. Bukan. Ustaz kat TV, ustaz tak kenal pun. Tak, kadang dia kata soalan tu, kadang kita kata tak payah sebut nama lah. Jangan sebut nama. Kemudian tanya soalan biasa saja. Jangan kita kata dari segi pengetahuan nak belajar tak menjadi masalah. Tapi kita kata direct to the question. Tak perlu cakap ada ustaz tu ngajar macam ni, dia dalam televisyen hari sekian, tarikh sekian dan sebagainya. Kecuali kalau dia kata yang macam semalam saya buat yang IKIM saya sebut sekali story Syifa tu, pasal benda tu sebahagian apa yang cakap tadi bertentangan sepenuhnya dengan Islam. Lawan, opposite of Islam. So jadi saya kena buat penjelasan supaya tidak berlaku kekeliruan lagi. Sebab kenapa kita kata benda ni bahaya. Cakap pun kata kat kita yang dengar semalam pun, dia kata benda ni ialah pelik kan. Kita kata pelik sangat, terlampau pelik. Janggut Nabi hantar ke Siam, raja mana tak tahu, kemudian celup-celup, kemudian orang tu celup kat bedak. Sampai pakai-pakai nanti orang tu dapat janji Nabi tak masuk neraka dan sebagainya. Lepas tu makan bedak tu. Bukan sapu kat muka. Betul tak? Makan bedak tu pula, la ilaha illallah syarikalah. Bijaknya la ilaha illallah. Memang nak kena starlight kepala. Baik. Jadi maksud dia memang kita kata ayat Quran yang berikutnya memberikan satu garis panduan yang umum. Mana satu yang pertama tadi tak lepas, tapi yang kedua tadi datang peringanan dan juga keampunan dan juga peluang yang besar untuk bertaubat. Jadi kalau sesiapa yang tersilap, tersalah dalam keluarga kita, orang kita kenal, jiran kita ke, jangan sekali-kali kita tolak diorang dengan mengatakan diorang ni pernah buat salah, pasal kita pun juga ada salah. Tapi cara dia tadi memang kita katalah dari segi asasnya diorang telah mengadai hukuman tadi, let go lah. Kerja kita untuk menghukum, pasal Allah Ta'ala adalah penghukum yang sebenar. Kita cuma tolak amalan atau perangai dia, bukan tolak dia. Dia tinggalkan amalan tadi dan dia adalah saudara kita se-Islam, maka sayangilah dia, hormatilah dia dan juga bantulah dia. Bukannya kerja kita apa sampai kiamat pun tak ni. Anak-anak haram 7 keturunan. Orang Melayu kita pelik-pelik. Jadi tak ada alasan. Bahkan dalam kisah yang datang ada sebagian para ulama menyatakan kisah ni datang bila turunnya ayat ini didengar oleh Wahsy yang bunuh bapa saudara Nabi SAW. Dia lari patah balik masuk Islam sebab ayat ni. Originally dia rasa tak ada harapan dah. Seriously dia bunuh bapa saudara Nabi SAW. Kan? Mana dia rasa takkan selamat dah. Tetapi bila mana dengar ayat ini kan dibacakan kepada dia, dia patah balik dan masuk Islam. Itu beza. Kerana apa? Dia faham bahawa di sini ayat ini membawakan kepada keampunan yang luas daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi sebut berkenaan dengan di syurga nanti akan ada 2 orang masuk syurga, tapi seorang tu bunuh seorang lagi. 2 orang ni, yang ni mati syahid, dibunuh oleh A. Lepas tu dua masuk syurga, tapi yang ni pembunuh dia. Mana yang ni masuk syurga, kemudian seorang ni bunuh dia. Kemudian masuk syurga sebab yang ni bunuh. Yang ni kafir, yang ni Muslim, mati masuk syurga. Kemudian yang ini masuk Islam, elok Islam, mati syahid, duduk jumpanya syurga.
Betul kata, kau jumpa kau bunuh aku kan. Lama tak jumpa kan. Kan? Tak, actually logik lah kita kata. Kisah tadi kalau rujuk pada hadis Nabi SAW, merujuk pada kisah Wahsy dengan Hamzah bin Abdul Muttalib. Mana kisah tadi kisah yang kisah hadis yang sahih. Tapi Nabi malah Nabi sendiri rasa lepas daripada tu dia bimbang perasaan apa-apa. Dia kata dengan Wahsy, jangan tunjuk muka depan aku. Tapi Wahsy sendiri lepas daripada zaman Rasulullah SAW wafat, dia menjadi orang yang berperang, berjihad dalam tentera Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk menentang nabi-nabi palsu. Nabi-nabi palsu dan dia mati syahid. So, jadi kita kata Islam dia baik, elok Islam dia, maka segala apa yang sebelum tu dihapuskan oleh Allah Subhanahu Taala. Faham macam tu je. Jadi tak ada kita macam pandang dia, kau nak bunuh bapa saudara Nabi. Kau tak ada, pasal tak buat macam tu. Kalau buat macam tu dia pun tension. Kan? Sebab dalam Islam ni kita kena open. Kalau Allah Taala boleh ampunkan, apa hal kita tak boleh ampunkan? Kenapa? Siapa kita? Adakah kita lagi besar daripada Allah Taala untuk memegang hukum tadi? Kalau Allah Taala ampunkan, then let go. Kan syarat dah dia buat, dia betulkan balik amal dia perelokkan dia punya akhlak dan sebagainya, maka kita terima saja. Jangan cakap banyak. Yang kita kata tapi dia ni tak ada, tapi ni dia ni. Kalau dia baik Islam dia, maka baiklah. Terima dia sebagai saudara kita se-Islam. Jelas? Okey, baik. Hadis ke-97. An Hakim bin Hizam annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Hakim bin Hizam annahu qala, bahawa beliau berkata di Rasulullah kepada Rasulullah, ayyul islam ay Rasulullah, mana ya, wahai Rasulullah lah. Ay itu sama dengan ya, dia tanda seru. Dalam bahasa Arab ni banyak, dia pun dia juga tanda seru kata seru. Kalau kita guna bahasa Melayu, wahai lah, wahai atau hai. Dia kata hey tak ada, agak buruk sangat. Hey Rasulullah mana boleh. Ay Rasulullah atau Rasulullah ataupun ya Rasulullah, sama pengertian dia. Okey. Ay Rasulullah, wahai Rasulullah. Ara'aita umuran kuntu atahannatsu biha fil jahiliyati. Ara'aita, apakah pendapat kau? Adakah kau lihat umuran, beberapa perkara, kuntu atahannatsu biha fil jahiliyah, aku dahulu beribadat. Tahannus dalam bahasa Arab bererti ibadat. Dia dalam hadis yang awal berkenaan dengan penerimaan wahyu, ada Aisyah radhiyallahu anha sebut berkenaan bila Rasulullah terima wahyu awal sebelum datang Jibril, pagi ni dahulu bertahannus dalam Gua Hira, mana beribadat. Mana dari zaman dahulu memang kita kata beribadat ni di sisi orang-orang jahiliah, walaupun diorang menyembah berhala, diorang masih lagi percaya Allah Taala Tuhan. Waktu itu sebab mereka digelar musyrik. Jangan salah faham. Kita kata macam mana ada diorang tak, mereka percaya Allah Taala Tuhan. Itu sebab mereka mengadakan untuk Allah Taala sekutu-sekutu dari segi berhala dan sebagainya. Bahkan mereka digelar musyrik sebab mereka musyrik lah. Pelik kan orang kita sekarang. Bila kita kata jangan buat jadikan kubur wali ni sebagai penyekutuan, dia kata mana ada sekutu. Bila kita samakan dengan orang jahiliah, mana boleh sama, dia kata. Orang jahiliah tu kafir, kami ni muslim bersyahadah. Beza dia benda. Kan Allah Taala ni dua relationship kita dengan dia. Kita mengaku dia Tuhan, kita minta tolong hanya pada dia. Dua ni kena ada. Kalau orang tu mengaku Allah Taala Tuhan, minta tolong pada benda lain, maka batal langsung. Tak boleh pakai langsung. Iman dia rosak. Tapi banyak orang ingat tak ada masalah kan, seru wali sekian kan, orang soleh juga, hamba Allah Taala. Iktikad kita Allah Taala yang bantu. Macam tu orang-orang Cina pun macam tu juga. Dia panggil berhala-berhala dia orang gantung tu kan. Ini panglima perang. Dalam sejarah hidup mereka, orang ni atuk nenek mereka. Dewi Kuan Yin lah, dewa itu, dewa ini sebagainya kan. Itu atuk nenek mereka, manusia. Tapi baik dengan Tuhan. So diorang minta, apa beza dengan orang kita yang disebut nama wali-wali ni? Tak ada beza. Beza dia yang tu tak mengucap kalimah syahadah, yang ini mengucap kalimah syahadah. Tu je beza dia. Pasal tu sebab kena bezakan. Tu sebab kenapa bila orang kata disebut para ulama kita sebut uluhiyah, rububiyah ni, itu benar. Bukan pengasingan, pembahagian tauhid ni main-main. Benda benar. Sebab zaman dahulu orang musyrik ni dipanggil musyrik sebab mereka percaya Allah Taala Tuhan. Tapi yang mengawal rezeki yang ini, pintu dia, yang mengawal kesihatan yang ini, yang mengawal pengadilan yang ini, dia bahagi-bahagikan. Dari setiap kabilah ada berhala masing-masing, jaga kampung dia. So actually itu kisah yang berlaku. Macam sebab mereka digelar musyrikin Makkah. Orang-orang musyrik Makkah. Bukannya disebut sekat kafir. Musyrik tu kafir lah. Ada orang enggan patuh Rasul pun kafir, atau munafik itu kafir. Tapi gelaran tu berdasar pada apa perangai dia, tingkah laku dia. Jadi orang tu dari segi masalah percaya Allah Taala Tuhan, ya. Tapi
minta tolong pada Allah Ta'ala? Tidak. Itu masalah lah. Pasal kita dan Islam ni, kita dua benda. Relationship kita dengan Allah Ta'ala ni, bukan hanya kita kata dia Tuhan, kita agungkan dia, kita takut dia, kita sembah dia. Bahkan kita minta tolong hanya pada dia. Bukan pada Nabi, bukan pada wali, bukan pada barang-barang dan sebagainya. Itu kisah sebenar. Jadi di sini macam bila Hakim bin Hizam berkata dia dahulu bertahanus, mendekatkan diri pada Tuhan, maksud dia beribadat. Okey? Dengan benda-benda yang benda-benda banyak amal. Itu biha fi jahiliyah, perkara-perkara yang dahulu aku beribadat dengannya pada zaman jahiliyah, yang berupa apa? Min sadaqatin, yang berupa sedekah. Mana dia sedekahkan duit. Wa ataqatin, dan juga apa? Pembebasan hamba. Aw silaturahmin, ataupun hubungkan silaturahim, mana dengan keluarga kita dan sebagainya, dibuat berkenaan. Afiha ajrun, adakah ada padanya sebarang pahala? Aku buat macam-macam benda Rasulullah zaman jahiliah dahulu, ada ganjaran tak? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ala ma aslafta min khairin. Aslamta, engkau masuk Islam, ala ma aslafta, di atas apa yang kau telah lakukan, min khairin, daripada kebaikan. Mana anything kau lepaskan dari kebaikan tadi menyebabkan kau masuk Islam. Actually benda ni kena faham. Pasal dalam Islam ni kita ada konsep di mana apa? Kan contoh macam surah Al-Lail. Allah kata apa? Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun siapa-siapa yang berikan hartanya dan bertakwa, dia anugerahkan, segerakan harta dia dikeluarkan, dan bertakwa dan percaya dia dengan husna. Mana saddaqa bil husna? Husna ni para ulama nyatakan ganjaran akhirat. Dia percaya ada akhirat, nanti ada ganjaran. Allah kata apa? Fasanuyassiruhu lil yusra, kami akan mudahkan dia untuk yang lebih mudah. Mana jalan kebaikan, jalan syurga, kami mudahkan untuk dia. Mana once seorang itu ambil jalan, dia buat kebaikan, satu kebaikan, Allah Taala buka pintu kebaikan berikutnya. Jadi macam bila Nabi kata pada Hakim bin Hizam ni, bila dia kata adakah ada kebaikan, ganjaran di atas apa yang dia buat ibadat pada zaman jahiliah dahulu, Nabi kata dengan dia, engkau telah masuk Islam di atas apa yang kau telah buat pada sebelum daripada kebaikan. Dan kebaikan kau buat itu menyebabkan kau masuk Islam, Nabi kata. Mana the goodness yang kau buat tadi menyebabkan kau masuk ke dalam Islam. Mana kebaikan. Contoh macam kita kata dulu orang-orang isteri Firaun, kan bila dia dengan Musa, Allah Taala beri hidayah pada dia. Ahli sihir Firaun beradab dengan Musa. Dia kata kami campak dulu, kan kau campak dulu. Dia dapat hidayah dengan perbuatan yang pertama. Kemudian second hidayah tu dapat daripada dia dengan benda yang pertama yang dia buat. So jadi macam juga Hakim bin Hizam, Nabi kata dengan dia, engkau telah masuk Islam dengan sebab apa yang kau telah buat lakukan dahulu daripada kebaikan. Dipercanggahkan mengenai takwilan pengertian kata-kata Nabi ini. Dikatakan bahawa maknanya bahawa engkau mendapat ketaatan yang elok dan akhlak yang elok pada zaman jahiliah. Mana perkara itu telah mendapatkan untuk engkau kebaikan dan juga akhlak yang elok dalam Islam. Mana apa perangai kau yang elok kat jahiliah lu akan dapatkan kau perkara yang baik dalam Islam. Itu pendapat pertama. Dan pendapat kedua kata engkau telah mendapat itu semua dengan pujian yang baik dan sebagainya, dan yang dulu, dan kekal untuk engkau benda-benda berkenaan dalam Islam. Dan kekal benda yang itu kekal dalam Islam. Dan dikatakan maksud dia yang inilah yang terakhir ni, dengan berkat apa yang kau buat dahulu daripada kebaikan, Allah Ta'ala hidayahkan engkau kepada Islam. Ini pendapat yang terakhir ni yang paling tepat. Mana engkau dengan sebab berkat kebaikan kau buat sebelum dahulu, mana zaman jahiliah lu, walaupun kau kafir, tapi kau musyrik, tapi ketika tu kau buat banyak kebaikan dekat diri pada Tuhan, dengan sebab itu Allah Ta'ala hidayahkan engkau kepada Islam. Dia kata, dan dalam tajuk ini juga ada mengatakan bahawa apa yang kau lakukan daripada kebaikan yang kau kerjakan, maka dia adalah menjadi milik engkau. Yang mana macam mana nak kata, aslam ta ala alfi dinar, engkau Islam di atas 1000 dinar. Maksud dia engkau telah simpan 1000 dinar tadi, mana engkau telah menerima 1000 dinar berkenaan. Okay, jadi maksud dia kata lain, apa yang dibuat tadi tersimpan untuk dia sebagai kebaikan yang diterima. Dan dia dikatakan kat sini, maksud dia apa kebaikan yang kau buat. Maksud dia tanya Rasulullah SAW sebenarnya bukan masalah hidayah dapat macam mana, tapi dia tanya adakah dia telah dapat benda berkenaan. Jadi Nabi kata aslamta ala ma aslafta min khairin, mana engkau telah sampai terima apa yang kau telah kerjakan daripada kebaikan. Maksudnya kau dah dapat dah. Aslam tu kau dah terima. Maksudnya meaning dia bukan masuk Islam, kau dah terima.
Dan itu pendapat yang keempat ni, ada yang mengatakan ini yang paling tepat. Kita sering terjemahkan dengan maksud engkau masuk Islam dengan sebab apa yang kau buat kebaikan. Tapi ikut soalan yang ditanya dengan Nabi adalah, apakah aku akan diberi ganjaran? Adakah ada ganjaran untukku pada benda yang aku buat dahulu? Maka meaning keempat ni yang dikatakan oleh pengarang buku kita, kata sebagai yang paling tepat. Pasal dia kata engkau telah pun terima apa yang engkau telah kerjakan sebelum ini daripada kebaikan. Mana kebaikan sebelum ni kau dah terima dah ganjaran dia. It's actually fix, tersimpan dah untuk kau di hari akhirat nanti. Maksud dia dah terima direct. Maksud dia kebaikan tu dah dapat dah untuk kau di hari akhirat nanti, insya-Allah. Maksud dia benda takkan hilang, kau akan dapat benda berkenaan. Wa fi riwayatin, dan satu riwayat, anna sesungguhnya dia ni a'taqa fil jahiliyati mi'ata raqabah. Dia ni zaman jahiliyah dahulu telah membebaskan 100 hamba. 100 hamba dibebaskan oleh dia. Wa hamala ala mi'ati ba'irin, dan dibawa bekalan dan juga bantuan di atas 100 ekor unta. Kemudian summa ataqa fil islami mi'ata raqabatin. Kemudian dia telah bebaskan ketika Islam 100 hamba, dan dia bawa bantuan juga derma dan juga ni di atas di atas 100 ekor unta. Summa atan nabiy sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzakara nahwahu, dan disebut kisah macam tu. Mana dia cerita balik pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak tanya yang dulu punya dapat tak? Pasal dia buat dalam Islam, for the second time. Dalam jahiliah dia pernah buat, mana bantu orang dengan 100 ekor unta, bebaskan 100 hamba. Lepas tu dia buat dalam Islam, dia nak tanya Rasulullah, yang dulu dapat juga ke tidak? Dia dapat apa yang dapat daripada hadis Amr bin As ni? Dia kata yang kita baca berkenaan kisah ni, kisah Hakim bin Hizam. Tapi kisah Amr bin As tadi ada tambahan, kita kena belajar ambil faedah. Di antaranya kita disuruh supaya beri berita gembira pada orang yang nak mati dan ingatkan dia berkenaan amal soleh yang dia pernah buat. Kadang-kadang orang tu nak mati, dia rasa ni pasal anak dia sebut pada bapak dia. Anak dia kata apa? Wahai ayahku, bukankah Nabi janjikan untuk kau perkara sekian? Bukan Nabi janjikan untuk perkara sekian? Mana benda ni macam seolah-olah supaya dia ingat balik dan dia rasa ada harapan. Pasal jangan sampai dia putus asa. Sebab dia akan menyebabkan dia kuat untuk pengharapan dia. Lalu dia akan baik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, janganlah mati seorang kamu ni melainkan dalam keadaan baik sangka kepada Allah Taala. Kena ada rasa baik sangka, maksudnya Allah Taala akan ampunkan, Allah Taala akan terima dia. Bukan jangan rasa dalam keadaan rasa Allah Taala takkan terima dia dan sebagainya. Pasal Allah Taala sebutkan dalam hadis qudsi yang Nabi SAW menyatakan, Nabi kata, Allah Taala kata, ana inda dhanni abdi bi. Aku sebagaimana yang hamba ku sangkakan. Maksudnya anything yang hamba ku sangka pada aku, doubt ke sangka kepada diri aku, maka itulah aku bagi diri dia. Pasal manusia tu bila dia kenal sifat pemurah Allah Taala, rahmat Allah Taala, maksud dia makin harap baik. Ketika dia rasa faham sifat azab saja dan sebagainya, keras, kasar, pembalasan dan sebagainya, maka dia akan faham diri dia itulah Allah Taala yang di dalam mata kacamata dia. Tu jadi dalam Islam kita tak boleh, kita kena baik sangka dengan Allah Taala. Bahkan kita sentiasa berharap supaya Allah Taala ampunkan kita, bukannya kita harap Allah Taala hukum kita. Kita memang berdosa, tapi kita disuruh berharap supaya Allah Taala berikan keampunan dan juga kebaikan, bukannya harap supaya Allah Taala hukum kita. Itu bahaya. Pasal banyak orang dia salah faham, dia ingatkan bahawa Allah Taala ni macam saya terang itulah. Kadang-kadang manusia tak kenal Allah Taala, bila ikutkan kepala dia kata benda tu takkan lepas. Contoh macam kes bila kita cerita berkenaan dengan seorang lelaki yang bunuh 100 orang. Kan mula 99, dia tanya orang ramai, siapakah orang alim dengan kamu? Orang tunjuk kepada seorang abid, ahli ibadat. So bila dia tanya ahli ibadat tadi ada tak taubat, orang kata tak ada, dia tikam cukup 100. Lepas tu kemudian dia tanya pula orang lain, orang ramai tunjuk pada seorang yang alim. Orang alim tadi kata ada lagi taubat. Siapa boleh halang di antara engkau dengan taubat? Tapi engkau kena buat satu benda, kena tinggalkan kampung kau. Pasal kampung kau ni kampung orang jahat. Pergilah engkau ke kampung sekian-sekian, kampung orang baik, dan beribadat di sana, minta ampun kepada Allah Taala. Lalu bila dalam perjalanan dia mati. Bila saya ceritakan bahawa dalam kisah tersebut Nabi ceritakan dia dapat keampunan. Ada orang tanya soalan, dia kata, tapi Ustaz, keluarga-keluarga orang yang mati tadi macam mana? Satu orang tadi, bukankah dia ada hak? Nah, saya kata okey, soalan tu pandai, tapi kurang bijak. Sebab apa? Sebab kan hak mutlak pengampunan dan juga hukuman milik Allah. Kalau tak nak ampun, kau tak nak ampunkanlah. Pasal kata-kata yang dibunuh tadi pun makhluk Allah Ta'ala, milik Allah. Sebelum menjadi milik keluarga dia orang yang mati tadi milik Allah Ta'ala.
Pasal Allah Ta'ala yang akan hukum siapa yang menyakiti hamba dia, pemilik dia. Bahkan itu sebab kenapa kita kata dalam tajuk orang muflis kadang-kadang di hari akhirat nanti, orang-orang yang mati tadi tu tanpa dia minta pun Allah Ta'ala akan tuntutkan. Tuntutan atas kita ni akan berjalan. Allah Ta'ala akan hukum kita di atas apa yang kita zalimi orang lain. Tak kira orang tu kata nantilah kau di hari akhirat, atau dia tak cakap pun. Kalau dia cakap lagi dahsyat lah. Kalau dia tak cakap pun tak ada masalah. Allah Ta'ala akan tetap kumpulkan balik manusia ini untuk diperhitungkan antara mereka. Walaupun kita kata kita tidak pernah kata nak jumpa pun, tapi Allah Ta'ala akan tolong tuntutkan. Kita tak perasan pun dia curi barang kita, Allah Ta'ala akan tuntutkan. Itu cara sebenar, garis panduan sebenar kena faham. Pasal Allah Ta'ala dia yang akan mula-mula sekali menghukum, bukannya kita. Jadi bila Allah Ta'ala nak lepaskan, Allah Ta'ala lepaskan. Bukan kerja kita untuk menyatakan tak boleh. Siapa yang kata tak boleh, dia ada masalah. Masalah apa? Tak faham sifat Allah Ta'ala. Itu sebab kita kata bahaya. Pasal orang yang tak faham tadi, dia akan rasa Allah Ta'ala ni macam Macam panggil apa? Satu dia buat, satu balas. Sedangkan Allah Ta'ala boleh, kita bawa 100 juta pun dia boleh kosong. Dia opposite sebenarnya. Dia boleh buat, dia bagi kosong langsung pada apa yang kita bawa, tanpa hukuman. Yang problem kita sekarang ni, kita minta hukum. Kita kata mesti kena. Bahkan sebagian orang ramai zaman saya tengok sekarang ni, yang suka baca-baca benda pelik-pelik ni, baca buku Mak Saleh dan sebagainya. Jadi kes dia percaya karma. Karma. Lepas buat jahat, dia nanti tunggu. Lepas dia buat jahat, silap. Dia tunggu. Bila nak kena. Bila kena je, inilah balasan dia. Saya kata boleh tak kenapa tak minta terus ampun? Kenapa minta dihukum? Pasal Islam tak ada penghukuman macam tu. Karma tidak ada. Betul kita kata memang Allah Ta'ala Maha Adil. Dia takkan apa ni. Bahkan kita buat kebaikan sebesar zarah sekalipun, dia akan nampak. Buat jahat sebesar zarah pun akan nampak. Baik sebesar zarah akan nampak, jahat sebesar zarah. Tapi dalam masa sama, itu tajuk orang yang tak sempat nampak minta keampunan. Ada pun orang yang minta ampun. Dalam hadis Nabi kata, at-ta'ibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang bertaubat daripada satu dosa seperti tak ada dosa. Kenapa kita nak minta kena? Mesti kena juga. Tak, Allah Ta'ala Maha Adil, tapi dia juga apa? Maha berkuasa di atas apa yang dia nak. So dia maha berkehendak. Antara dia kata dia nak ampunkan, dia ampunkan. Jangan kita pula persoalkan. Jadi konsep berkenaan baik sangka kepada Allah Ta'ala ni penting. Pasal bila manusia ni buruk sangka dengan Allah Ta'ala, yang jadi kes macam kisah salah seorang sahabat Nabi SAW, yang dia ni minta dihukum. Dia sangkakan Allah Ta'ala ni kena hukum dulu baru lepaskan. Kena hukum baru lepas. Ada manusia tak lepaskan tanpa kena hukuman. Contoh macam orang lelaki yang, ingat kisah lelaki yang bakar badan dia. Dia minta dengan anak-anak dia, wahai anakku, kalau sekiranya ayahanda bla 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 kan, dia kan mati, dia kata bakar mayat ayah, dia kata, kemudian tunggu ni tulang ayahanda kisar, bertunggu hari berangin atau ke laut, campakkan. Bila dikumpul depan Allah Ta'ala di hari akhirat, Allah Ta'ala tanya kenapa kau buat, dia kata kerana takut engkau ya Allah. Atau kisah berkenaan dengan wanita yang pelacur, yang di dalam kisah orang zaman terdahulu yang bagi minum anjing tadi, dengan perbuatan Allah Ta'ala boleh ampunkan yang lain. Mana itu kita kata ihsan Allah Ta'ala, belas kasihan dia, dengan satu kebaikan dia boleh kosongkan semua kejahatan. Innal hasanat yudhibna sayyiat, boleh berlaku, bukan minta hukum. Jadi macam kisah bila ada orang tu dia kata Allah Ta'ala akan hukum dia. Kenapa cakap macam tu? Kenapa kata kita kena hukum dahulu baru sekian? Kita memang akan berdosa, kita memang berdosa. Bertaubatlah. Janganlah tunggu nak mati macam nanti ada entah, saya tak faham. Dia agaknya ada kontrak dia dalam tangan ke apa? Bila kita kata benda tu akan diampunkan, akan diampunkan. Minta ampun. Bukan minta dihukum. Sahabat Nabi SAW dahulu dalam kisah berkenaan dengan macam Nabi ajarkan berkenaan baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tu. Quran disebut, tapi Nabi ajar para sahabat baca benda tu. Dalam hadis berkenaan seorang lelaki, dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi SAW pergi ziarah seorang sahabat baginda, sakit dia teruk sangat, sampaikan semua bulu badan dia gugur, tak ada bulu dah badan dia. Sahabat yang datang kata tengok macam anak burung bau menetas, tak ada bulu langsung, tak ada bulu, habis bulu dia gugur. Lalu apa jadi? Bila mana dia sakit macam tu, dua riwayat. Satu riwayat Nabi datang terus Nabi cakap. Satu riwayat Nabi doakan dia, dan Nabi kata insya-Allah esok baik, tak baik-baik. Jadi 3 kali Nabi datang, ada satu riwayat datang kata Nabi kata dengan dia, la'allaka qulta syai'an, barangkali kau ada cakap suatu benda. Kita dia kata, dia diam. Maka Nabi kata, Nabi tanya dia pun kata, ya aku ada cakap. Nabi kata, apa kau cakap? Dia kata, aku cakap, ya Allah, kalau aku ada dosa di hari akhirat, kena hukum, habiskanlah ia di dunia. Nabi SAW kata, kau takkan mampu. Nabi kata, kau takkan mampu. Pasal ini kita kata sangkaan manusia berkenaan Allah Ta'ala, salah faham ni,
Dia sangka Allah Ta'ala akan hukum dia, Allah Ta'ala akan bagi dia. Allah Ta'ala akan bagi apa dia nak. Jadi bila dia kata macam tu, Nabi kata, kau takkan mampu. Nabi kata, kenapa tak minta ampun? Kenapa minta diazab? Nabi katakan lebih baik kalau kau mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, ada kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, pelihara kami daripada azab neraka. Janganlah minta supaya masuk neraka dia kena bakar baru keluar. Faham tak? Faham tak? Dia dalam konsep ni kan. Tak apalah ustaz masuk dulu syurga. Kami ni masuk neraka dulu hangus-hangus nanti keluarlah balik. Kenapa harap dibakar? Kenapa harap dibakar? Idea siapa ni? Itu idea daripada Hinduism, bukan daripada idea Islam. Islam tidak ada karma. Islam, kita datang dosa banyak mana sekalipun, Allah Ta'ala ampunkan, Allah Ta'ala ampunkan. Itu hak mutlak dia. Sebab kenapa dalam tajuk ni, bila orang tu nak mati, ajarkan dia supaya apa? Baik sangka dengan Allah Ta'ala. Dan di antaranya juga, bahawa mayat ni akan dikembalikan kepadanya roh. Sebab bila kan Amr bin As, apa dia cakap dengan orang? Kemudian kamu, lepas kamu tutup kubur aku tu, tunggulah, berdirilah sekeliling kuburku dalam sekitar dalam sekadar mana disembelih seekor unta dan diagi-agikan dagingnya, supaya aku dapat berteman dengan kamu semua dan aku lihat apakah yang aku akan jawab kepada utusan Tuhanku. Maksud dia, roh akan dikembalikan balik dan akan mendengar apa derapan kaki orang-orang yang di sekeliling kubur dia dan kata-kata mereka. Tapi macam saya kata, kita ulang itu, walau apa-apa kata-kata sekalipun, dia tak boleh tiru. Pasal nak bercakap, jawab soalan kubur mesti bergantung dengan amal. Yang menyebabkan kita boleh bercakap atau tak bercakap bukan hafalan. Kalau kita buat zikir harian sekarang ni kan, nak selamat soalan kubur, kita pun zikir, ma rabbuka rabbi Allah, ma nabiyuka Nabi Muhammad. Kita setiap hari kita hafal kan, tak beri kesan apa-apa. Walaupun faham bahasa Arab pun tak beri kesan apa-apa. Sebab apa? Sebab yang penting tadi, yang menjawab dia adalah amal. Kalau dia amal dia betul, dia akan jawab dengan betul. Kalau dia amal dia salah, dia tak akan jawab langsung. Bahkan dia tahu tapi dia tak boleh jawab. Bahkan mulut dia akan jawab dengan jawapan yang salah. Kalau dia buat amal yang betul, walaupun dia tak tahu jawapan, mulut dia akan berkata-kata dengan jawapan yang betul. Pasal kita lepas daripada mati sampai masuk syurga atau neraka, masuk syurga, contohlah masuk neraka memang jadi kes dah. Kita tak ada qadar untuk kita ada iradah kita ada. Kemampuan qadar kita ada. Kudrah kita tidak ada. Kita akan mampu untuk beralih, bergerak, memandang, melihat, menengok dan sebagainya, melainkan apa tak nak izinkan saja. Itu kan saya cerita dulu berkenaan ahli syurga yang terakhir masuk syurga kan, kisah dia kan. Maksud dia, apa yang tak ada kita dengan dia, sekarang ni kita boleh buat. Nak pandang sini kita suka hati kan, tengok benda tak suka, kita alihkan pandangan. Dia ketika lepas keluar daripada syurga, daripada neraka tu, sebelum masuk syurga Allah Ta'ala saja letakkan dia menghadap neraka, tak boleh galih muka. Sampai dia minta lama dia tunggu, Allah Ta'ala biarkan dia lama. Akhirnya dia berkata, ya Allah, dah sakit badan muka, kulit aku kena bahang api neraka, sakit dada aku dengan racun neraka, pusingkanlah wajah aku hadap tempat lain. Dia minta dahulu bahawa Allah Ta'ala bagi. Lepas tu dia, Allah Ta'ala kata dengan dia, kau ungkir tak? Adakah kau akan mungkir kalau diberikan perkara kau minta benda lain? Dia kata tak ada. Demi kemuliaanmu ya Allah, takkan aku minta benda lain. Allah Ta'ala pun pusingkan badan dia. So menunjukkan bahawa itu yang tak ada, yang akan lepas kematian nanti, itu yang tak ada. Kita ada iradah, keinginan, tapi tak boleh kita bergerak melainkan dengan izin Allah Ta'ala. Hatta lafaz mulut tadi, untuk ahli kubur, dia takkan jawab. Jadi maksud dia mendengar siapa-siapa keliling kubur dan sebagainya, dan bahawa malaikat akan tanya dia ketika itu, ketika orang masih lagi ada kat sekeliling tu. Dan ini semuanya hanya dikatakan oleh Amr bin As daripada Nabi SAW. Kerana seperti perkara ini tidak akan diketahui melainkan daripada arah Nabi SAW. Maksudnya Nabi lah yang akan terangkan perkara macam ni. Ini adalah perkara ghaib. Bukan para sahabat duduk diam lama, aku rasa benda macam ni lah. Kita Melayu kita ada, aku rasa kan semayang tu kan, dia keluarkan idea masing-masing. Tapi para sahabat tak macam tu. Dia takkan bercakap bukan perkara ghaib dengan benda yang Nabi SAW pernah ajar mereka atau tunjuk mereka atau beri isyarat pada mereka. Bukannya benda-benda yang tak ada, Jadi maksud dia, ini tidak akan diketahui perkara macam ni melainkan daripada arah Nabi SAW. Dan di atas pendapat ini harus agar diarahkan mayat ni ke dalam kubur dia ketika diletakkan kepada macam itulah. Ini yang dikatakan kenapa dalam mazhab Syafi'i diorang istihbab, galakkan supaya buat talqin, antara istidlal dia. Tapi sebenarnya kita kata macam kita patah balik, memang kalau kita tanya balik pada mereka yang suka buat, kita kan tak, kita tanya, kalau orang tak beramal, dia boleh jawab tak soalan? Kita ajar-ajar ni, dia boleh ikut tak? Dia mesti kata, tak boleh. So jadi, apa Ustaz? Pergi baca. Untuk orang yang atas ni. Yang atas ni belajar dah, datang kelas-kelas setiap hari. Okay. Katakanlah Allah Ta'ala Tuhanku, Islam agamaku, Muhammad Rasulku dan sebagainya. Sesungguhnya, sesungguhnya dia, perkara itulah akan ditanyakan kepada dia.
Sebenarnya datang dalam hadis Nabi SAW berkenaan dengan apa akan datang insya-Allah berkenaan dengan tajuk apa soal jawab kubur. Dan dan inilah yang berlaku ya pada segi amal di Cordova, ulama-ulama, sebagian ulama di Cordova, di Syria dan sebagainya beramal dengan amalan ini. Lalu dia diajarkan mayat berkenaan ketika diletakkan, dibisikkan supaya cakap benda macam tu. Tapi macam saya ulang balik, benda tadi sebenarnya tak bermanfaat dari segi apa-apa kalau tidak kerana apa? Amal. Kalau ada amal dan anda akan jawab. Tak ada amal dan anda tidak akan jawab. Okey. Dan itu apa maksud dia, dikatakan bahawa Muhammad Rasulullah, dan itu ketika mana ketika dituangkan tanah kepadanya. Dan ini tidak bertentangan dengan dengan firman Allah Taala dalam Quran dan surah Fatir ayat 22. Allah Taala nyatakan, "Wa ma anta bimusmi'in man fil qubur," engkau tak boleh untuk memberi pendengaran kepada sesiapa yang dalam kubur. Dan dalam surah Ar-Rum ayat 52, Allah Taala nyatakan, "Fa innaka la tusmi'us mauta," sesungguhnya engkau hai Muhammad tak boleh memberikan pendengaran pada orang yang telah mati. Kerana Nabi SAW sendiri telah ketika mana menyeru kepada orang-orang yang mati. Mati ketika perang Badar perang Badar kan, golongan mati di kalangan musyrik, Nabi telah seru pada mereka. Nabi kata, wahai Abu Jahal, wahai sekian, Nabi sebut nama seorang-seorang. Adakah kamu dapat dah apa yang Allah janji pada kamu? Bila para sahabat kata, Rasulullah, diorang dengar ke? Nabi kata, tidaklah kamu semua lebih mendengar bandingan mereka, tapi mereka tak mampu jawab je. Mereka dengar tapi mereka tak boleh jawab. Okay, pasal memang macam kita tadi lah, bahkan untuk menjawab pun macam dalam kubur tadi, dengar tapi tak boleh. Macam tu lah, faham macam tu lah. Dari segi asasnya memang jumhur kata kalau dia kata sekiranya talqin itu bermanfaat, dan actually kita buat tu baguslah, tapi masalahnya tidak bermanfaat kepada orang mati, kerana orang mati tadi tak boleh nak dapat apa-apa pengajaran selepas mati. Pasal dah dibuka dah dah dibuka dah kedudukan, tak ada dah. Mana dia tahu dah kedudukan kat mana, tabir dah terbuka. Sampai nyawa kat sini tak boleh tolong dah. Kan, kalau dia kata ada doa orang-orang yang baik, doa untuk dia, ampunkan dia, dan Allah Ta'ala ampunkan dia. Bukannya berkenaan masalah jawapan kubur tadi. Allah Ta'ala ampunkan dengan doa orang. Dan ataupun doa kita, minta Allah Ta'ala tetapkan pendirian dia, dan Allah Ta'ala makbulkan, dan dia boleh jawab dengan sebab apa? Doa kita. Faham Dan bagi telah bersabda dalam hadis yang lain bahawa sungguhnya dia mendengar derapan kaki kasut kamu. Ini dalam hadis yang lain Nabi pernah sebut. Dan inilah keadaan yang macam-macam. Ini ada keadaan macam ni, ada keadaan macam-macam keadaan, dan akan datang insya-Allah nanti dalam kitabul jenazah kita akan bincangkan. Dan dalam hadis ini terdapat pengajaran berkenaan dengan bagaimana bersangatan cintanya para sahabat kepada Rasulullah SAW. Okey, dan juga mengagungkan baginda, dan juga membesarkan kedudukan baginda. Mana mereka bukan setakat tu nak isi mata tengok Nabi pun tak mampu, kerana besarnya kedudukan baginda di sisi para sahabat. Dan mereka cinta Rasulullah tu, sungguh-sungguh cinta, sanggup berkorban apa saja. Kita ni kadang tiap hari jumpa mimpi Nabi kan, penuh muka kita dengan nampak Nabi SAW. Para sahabat tak macam tu. Okay, dalam ni juga ada pengajaran berkenaan dengan kebimbangan daripada berubahnya keadaan, dan juga kecuaian dalam beramal ketika mana kematian, mana ada bimbang, takut kan, ada kebimbangan. Macam para sahabat bimbang tu adalah nyata. Tetapi haruslah juga orang tersebut mempunyai pengharapan yang ianya lebih ketika waktu tersebut. Manakala dia ada bimbang, boleh ada, tapi harap dia kena besar lagi. Dia kena harap expectation yang bagus kepada Allah Ta'ala mesti lebih besar. Jangan lebih besar takut. Takut nanti dia macam tadilah, ya Allah hukumlah aku sekian, memang tak boleh. Supaya dia supaya dia baik sangka pada Allah Ta'ala, lalu dia bertemu Allah Ta'ala dalam keadaan seperti yang baginda SAW perintahkan dalam hadis yang insya-Allah akan datang kita belajar nanti. Nabi kata, la yamutanna ahadukum illa wa yuhsinu dhanna billahi azza jalla. Janganlah mati seorang kamu melainkan dalam keadaan dia baik sangka kepada Allah azza wa jalla. Kerana itu yang penting. Seorang muslim tadi mesti mati dalam keadaan macam tu. Jangan mati dalam keadaan buruk sangka kepada Allah Ta'ala, sangka Allah Ta'ala akan hukum, sangka Allah Ta'ala akan ambil kira setiap perkara. Bahkan minta Allah Ta'ala lepaskan, minta Allah Ta'ala ampunkan. Jangan bagi Allah Ta'ala orang kata rasa kita macam ni, sangkaan buruk menyangka Allah Ta'ala akan hukum kita. Jelas? Okay, insya-Allah kita akan masuk nanti bab ke-40, zalim yang bukan zalim. Insya-Allah kita akan bincangkan masa akan datang. Ini ada pengumuman. Kuliah khas bulanan Ustaz Ahmad Hashimi Cik Pa, Sabtu 20 April 2013, 11.30 pagi. Huraian buku Istamti' bihayatika, enjoy your life, nikmati kehidupan anda. Kuliah berkenaan motivasi diri melalui hadis-hadis Rasulullah, kisah para sahabat dan orang soleh terdahulu.
mempelajari akhlak Rasulullah dalam berinteraksi sama manusia. Jadi siapa yang ada masa yang kosong, tak ada benda kepentingan, tak ada jemputan dan sebagainya, maka datanglah isi waktu. Bukan suruh bayar pun, kan? Ada masa kosong datanglah. Kalau suruh bayar masalah juga. Ada masa kosong sila datang. Okey, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahi alamin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi